Suara FM. Alright, kita masih lagi bersama Jacqueline. Okay, sebelum kita mulakan sesi hari ini, seperti biasa antara soalan-soalan pendengar yang terpilih lah buat kata Jacqueline. Betul. Okay, dia bacakan soalan dia. Soalan ini daripada Sarah daripada Kuala Lumpur, katanya melakukan perubahan imej mengikut kesesuaian personaliti diri saya memerlukan kos, terutamanya di peringkat permulaan di mana saya perlu membeli beberapa helai pakaian baru dan di mana kemungkinan pakaian yang sedia ada kurang sesuai dengan saya. Okey, mungkin soalan ini biasa juga didengar. Dan dalam situasi ekonomi yang kurang baik, jadi pakai ekonomi pula. Bagaimana agaknya Sarah boleh mengekalkan konsistensi dalam perubahan imej baru ini dari segi kos dan penjimatan? Boleh tolong jawab? Betul. Memang soalan ini sebenarnya bukan saja dalam situasi ekonomi kita sekarang ni, selalu juga terutamanya mereka-mereka yang mungkin baru saja memulakan alam pekerjaan, contoh macam mereka yang baru graduate ya, pelajar universiti kita. So apa yang selalu yang kita ada, maksud saya adalah persepsi yang kita ada ialah apabila kita nak menukar imej ni memerlukan kos yang mahal. Betul. Itu yang selalu orang ingatlah kan. Kos yang mahal, kenapa? Sebab kena beli baju yang mahal-mahal, baju yang berjenama, baju yang semua mahal-mahal lah. Tetapi sebenar-benarnya kalau anda tahu perbezaan image ataupun style dengan fashion, style sebenarnya tidak memerlukan anda mengeluarkan kos yang besar. Tetapi untuk mencapai menukar imej tu, anda perlu ada knowledge. Maksudnya knowledge di sini apa yang kita dah pernah terangkan sebelum ni lah. So apa yang langkah pertama yang anda kena tahu ialah tengok dulu apa yang ada. Maksudnya apa yang ada di wardrobe kita lah. Kita dah berkongsi hari itu bagaimana kita nak asingkan mengikut kategori kan? Bakul kan. Bakul 1 sampai bakul 5. Apa yang perlu ada dalam bakul pertama, bakul kedua, bakul ketiga. Betul. So daripada situ kita actually dapat kenal pasti mana yang masih boleh pakai, mana yang tak boleh pakai. Okay. So yang masih boleh pakai tu mungkin hanya memerlukan sedikit pembaikian. Contoh alteration. Nak buat alteration ni pun memerlukan pengetahuan lah. So pengetahuan ni katalah tapi tak ada duit, maksudnya tak ada bajet lah nak pergi nak pergi ikut kursus ke atau ni apa semua kan. Sebenarnya apa yang anda boleh buat ialah cuba membaca. Membaca betul juga. Sebab pengetahuan ni boleh dibaca sebenar-benarnya. Ini yang berkaitan dengan appearance, sebab apabila kita mengatakan ataupun berkata tentang image ni terbahagi kepada 3. Bukan terbahagilah, merangkumi 3 ya. Okay. So apa dia? Ingat lagi tak? Appearance, behavior and komunikasi. Betul. So apabila kita mengatakan nak berubah dari segi image kan, selalunya kita akan terus melihat kepada pakaian ataupun baju-baju yang kita hendak pakailah. Tetapi kita terlupa yang behavior kita dan cara kita berkomunikasi itu juga adalah sebahagian daripada image. So jika anda mahu berubah dari segi image, perhatikan keseluruhan 3 perkara ni. Macam behavior, ada tak dia memerlukan kos yang banyak? Sebenarnya mungkin tidak memerlukan apa-apa kan. Hanya memerlukan mungkin anda dapatkan feedback, kemudian belajar, membaca dan daripada pembacaan dan sebagainya. Komunikasi pun sama. Kita boleh belajar. Tidak memerlukan kos yang banyak. Ini saya sebenarnya faham kenapa dia kata memerlukan kos yang banyak, sebab kita ni terlalu expose ya. Maksudnya expose di sini ialah macam cenderung kepada melihat image ni adalah image yang pakaian mahal, pakaian berjenama. Tak, sebenarnya tidak. Okey, selain daripada itu kena ada keinginan. Itu yang paling penting. Keinginan tu, bila kita ada keinginan dengan pakaian yang sedia ada tu, keinginan dan juga passion lah. Maksudnya apa passion? Passion tu kesungguhan. Kesungguhan. Dan kesungguhan untuk menampilkan image yang kita nak tu. Contoh katalah sebelum ni image yang
kurang profesional ataupun masih terbawa-bawa image masa dekat universiti kan. Tapi sekarang ni di alam pekerjaan anda kena menampilkan image yang confident. So pertama sekali kena ada kesungguhan, kena ada keinginan lah untuk menampilkan message tersebut. So dengan apa saja pakaian yang sedia ada tu sebenarnya perkara ni boleh ditampilkan. Sebab kena ada dua elemen tadi, behavior dan komunikasi. Betul, behavior dan communication. Alright, itu dia penjelasan panjang lebar. Dan betul juga kalau kita hanya menggantung kepada image tetapi dari segi behavior dan komunikasi kita tidak selari, sama juga kos tu tak membawa kepada apa-apa. Betul. Jadi orang kata nak kos murah ni, kalau kita tak mampu nak pergi ke kelas mana-mana, kita boleh dapatkan banyak buku-buku, maklumat-maklumat dalam internet pun kita boleh dapatkan macam mana cara untuk image itu, image ni terlalu banyak. Betul. Cuma dekat My Suara FM ni specially kita bawa Jacqueline di sini untuk berkongsi bersama dengan anda. Mungkin ada yang malas nak baca buku juga. Sebenarnya boleh dengar My Suara FM pukul 2 setiap Jumaat, boleh dapat maklumat free. Ya, betul. Banyak sangat maklumat yang kita dah bagi. Rasanya kalau ikutkan buku tu dah tebal dah buku kita kan. Betul. Alright, dan itu kita harapkan Sarah mendapat jawapan daripada apa yang kita bincangkan. Selepas ini Jacqueline akan berkongsi lagi tips berkenaan dengan image dan personality. Okey, masih lagi bersama dengan DM dan juga Jacqueline di ruang udara My Suara FM, www.mysuarafm.com. Okey, dan minggu ini Jacqueline akan bersambung berkongsi tips. Kita ada 2 tips hari ini. Yang pertama, bagaimana membuat ilusi pinggang kecil dan bagaimana membuat ilusi kelihatan kempis. Ni mesti ramai orang suka ni, yang kempis ni. Tapi kita cuba cerita yang pinggang kecil dulu. Kejap nak betulkan sikit. Tadi DM kata macam mana nak kelihatan kempis. Perut yang kempis. Nanti kan dia ingat apa orang tu pula kempis kan. Bukan orang kempis tapi perut yang kempis. Perut yang kempis. Cakap pasal kembang kempis, kembang kempus, kembang. Ini ilusi dia. Ilusi dia. Kita mula yang pertama ya. Bagaimana nak membuat ilusi pinggang kelihatan kecil atau nampak kecil. Alright. Okey, yang pertama sekali tak kira lah kalau kadang-kadang apabila saya buat sesi ya, sebenarnya pinggang orang tu tak adalah besar tetapi dia ada orang kata apa, keinginan untuk nak nampak kecil. Maksud itu yang saya katakan di sini, tak semestinya orang yang pinggang besar sahaja nak nampak kecil. Sebenarnya semua orang nak kelihatan kecil. Maksudnya pinggang kelihatan ramping dan kecil. So untuk nak buat ilusi tu, yang pertama sekali, apabila anda berpakaian, pastikan anda memakai style yang lurus dan lurus tetapi jangan longgar sangat. Maksudnya sesuai saja. Seluar ya, maksudnya seluar panjang yang kita panggil kelim ataupun bawah tu dia tirus sedikit. Alright. Apabila kaki seluar tu besar atau menggelembung, itu yang kelihatan keseluruhan penampilan tu dia nampak lebih besar sedikit. Kata kalau macam seluar jeans tu seluar slim fit macam tu kan? Slim fit boleh juga, tetapi jangan yang maksudnya very tight, maksudnya sangat ketat. Kita bukan nak tunjuk kaki, cuma potongan dia tu kita tak nak dia macam bawah dia, ingat tak ni bell bottom. Bell bottom, okey. Kita tak nak yang macam tu ataupun flare bottom lah orang kata kan. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila anda nak kelihatan kecil di bahagian pinggang, maksudnya pinggang ramping tu, pastikan anda memakai tali pinggang yang kecil. Ini rasanya kita pernah sebut sebelum ni kan. Tali pinggang yang kecil, bila kata tali pinggang yang kecil tu, dia punya buckle dia pun kecil, sederhana saja. Kemudian saiz lebar tali pinggang tu kalau boleh lagi kecil. Lebih kurang dalam 1 inci. Lebih kurang 1 inci pun boleh ataupun dalam 1 sentimeter. 1 sentimeter boleh juga. Itu paling kecil lah. Alright. Lagi besar, lagi nampak besar. Maksudnya keseluruhan penampilan kita tu lagi besar. Kenapa tahu? Sebab saya ada berjumpa lah beberapa orang, dia kata sebab
pinggang ataupun bahagian tummy ya. Saya ni boncit, so saya nak tutup dengan tali pinggang. So dia pakai tali pinggang besar, kemudian tali pinggang gold. So bila dia buat macam tu, itu sebenarnya lagi menampakkan lagi lah, accentuate bahagian yang tadi tu lah. Okey, dia faham. Kadang-kadang memang ada setengah orang tu dia rasa pinggang dia besar, jadi dia nak tutup, dia lagi pakai satu benda yang lagi besar dekat bahagian pinggang. Betul. Sama juga kadang bahagian peha aku besar lah, tutup dengan something yang lagi besar. Betul. Jadi sebenarnya itu pun nampak sebenarnya cara tu jadi salah. Kerana orang kata apa, bila dah nampak besar tu, orang nampak besar terus lah. Betul. Orang kata detail sudah tak ada dekat situ kan. Betul. Sebab apabila katalah ya, saya bagi satu visual ya. Apabila kita berdiri ataupun kita berdiri di sebelah satu lukisan yang besar, kan? Okay. Keseluruhan pemandangan di situ semuanya kelihatan besar. Okay. Sama juga kalau kita letakkan sesuatu yang besar pada tempat yang besar, semua jadi besar. Alright. Itu untuk bahagian tali pinggang. Itu untuk bahagian tali pinggang. Dan ada lagi berkenaan dengan pinggang kecil kan? Ada beberapa lagi yang kejap lagi kita sambung. Okay. Alright. Dan masih lagi bersama dengan Jacqueline. Okay, kita sambung kembali. Tadi berkenaan dengan bagaimana untuk membuat pinggang ilusi kecil. Okay. Okay. Tadi kita dah kongsi sedikit tentang tali pinggang tu. Bahagian pinggang tadi tu bukan sahaja ilusi yang dicipta melalui pemakaian tali pinggang, tetapi juga apabila anda memakai seluar ataupun skirt, bahagian pinggang dia tu kadang-kala dia warna berbeza dengan so dia kelihatan seperti tali pinggang juga kan. Okay. Terutama apabila kita tuck in lah. So yang itu pun kena berhati-hati. Elakkan memakai pita pinggang yang menjerut tu, yang getah. Okay. So yang simple sahaja dan saiz dia pun kena berhati-hati. Maksudnya lagi kecil lagi bagus. Kalau katalah seluar ataupun maknanya walaupun pinggang kecil, kalau pakai jenis tali pinggang yang menjerut tu agak kurang sesuai. Jadi pakai seluar yang menjerut tu. Dia bukan kurang sesuai. Kalau memang dah kecil yang contoh macam very skinny tu sesuai. Okay. Cuma kalau nak ilusi nak pinggang kecil ni, lagi dia menjerut sebenarnya lagi nampak dia punya lebihan-lebihan betul. Lebihan-lebihan okay. Kemudian ketidakseimbangan lah ada di situ. Alright. Seolah-olah macam memaksa sangat. Betul. Seperti tali pinggang tadi. Tali pinggang tadi tu jangan bagi dia terlalu macam menjerut, kelihatan menjerut. Pakai just nice saja kan. Just nice sahaja. Itu yang seterusnya pemakaian jaket pula. Jaket kalau boleh, jaket tu jangan button di bahagian pinggang tadi tu biar lepas macam tu saja. Saya bagi ilusi ya. Katalah memakai tali pinggang di bahagian dalam. Okay. Kemudian memakai jaket tu tak perlu nak buttonkan lah, bagi dia biar saja, lepas saja. Kalau katakan kalau tidak ada tali pinggang pun better kalau jangan button lah. Jangan button biar dia lepas saja. Alright. Lepas tu kasut bentuk tirus. Okay. Kita melihat keadaan ni walaupun kita berkata tentang bahagian pinggang, tetapi sebenarnya apa yang anda perhatikan bukan untuk pinggang kecil saja ya, untuk semua sebenarnya. Apabila anda berpakaian tu, lihat kepada keseluruhan daripada kepala ke hujung kaki. Sebab dia sebenarnya adalah satu koordinasi lah, koordinasi harmoni, kita nak harmoni. Alright. So untuk nak dapatkan ilusi yang slim dan tak membesar kan, dapatkan kasut yang mempunyai V shape kat depan. Okey. Kita akan bentuk tirus kan. Alright. Sebenarnya banyak-banyak kasut bentuk tu yang sesuai dan orang kata apa, sesuai lah untuk kebanyakan orang. Maksudnya ilusi dia tu untuk menampakkan ilusi pinggang anda kecil. Betul. Keseluruhan lah. Dia sampai ke kasut juga sampai ya. Kasut tu. Okey. Yang seterusnya ni yang selalunya orang tidak mengambil kira. Maksudnya terlupa ke ataupun tak tahulah kan. Beg tangan. Beg tangan pun memainkan peranan. Sebab dia akan jatuh di bahagian pinggang. Betul. Kadang-kadang pegang tu dah dekat bahagian pinggang ataupun bawah sikit, tak kisahlah kan. Tapi sebenarnya ilusi di situ, contoh ya, katalah nak bahagian pinggang ni dia besar. Kemudian pakailah pula handbag yang besar yang kita pun boleh masuk dalam tu kan. Dengan penuhnya barang kan. So bayangkan sama macam tadi tu, dalam besar. Pinggang dengan beg pun sama, terlebih-lebih pula kan. So sebenarnya kalau boleh
kita sebenarnya ajar macam mana nak dapatkan saiz yang sesuai, tetapi kalau untuk nak maksud kata apa, safe ya, cara yang mudah, dapatkan yang medium ataupun kecil. Pakai clutch je kot. Clutch pun boleh, clutch untuk function ke apa, tapi kadang-kadang kalau macam banyak barang nak bawa banyak barang kan, boleh memakai beg tangan, tetapi yang kecil lah. Jangan pakai terlalu bulky yang boleh masuk yang kita sekali buat Jacqueline kata. Okay, alright. So itu yang kita perlu lakukan. Dan untuk kita elakkan, ini yang selalu orang buat, apabila dia nak nampak kecil, dia nak create pula volume dekat bahagian pinggang ke bawah. So dia pakai apa? Dia pakai skirt yang menggelembung. Sebab kenapa? Dia nak nampak macam A shape tu kan, macam cone kan. Sebenarnya tu salah. Dari segi keseluruhan ilusinya, penampilannya, dia lagi nampak besar. So dia pakai A-line, dia pakai ataupun dia pakai skirt yang bentuk payung. Sebab tadi dia nak cover tadi tu jadi dia nak cover. Betul. So itu tidak boleh. Kalau boleh ambil yang lurus, skirt lurus, dengan tali pinggang yang nipis lah. Itulah. Satu lagi yang selalu orang buat. Dia pakai blouse, kemudian bahagian pinggang ni, sebab dia nampak macam ada ilusi, so dia pakai yang ada menggelembung. Dia letak tali pinggang, kemudian menggelembung. Lepas tu dia gelembungkan kain tu keluar sikit. Walaupun yang menggelembung tu di atas pinggang, tetapi sebenarnya keseluruhan, macam kita katakan tadilah, kita nak lihat keseluruhan, betul? So bahagian pinggang tu sebenarnya lagi nampak besar. Alright, itu dia penjelasan panjang lebar. Jadi dia harapkan anda semua dapat maklumat ni. Selain daripada nak nampak pinggang kita kecil, kita kena exercise jugalah. Itu sudah semestinya. Itu sudah semestinya kan. Apa yang kita kongsi ni sebenarnya untuk jangka masa, untuk shortcut lah. Untuk shortcut, sebab untuk ilusi sahaja. Ilusi semua. Sebab kalau ilusi ni orang kata mata menipu. Kita tengok pun menipu je ni. Tapi kalau dah selalu sangat tengok, dia ni sebenarnya bukannya kurus pun. Betul. Jadi orang kata sementara nak mendapatkan, mungkin kita ada mengikuti satu tempoh sementara nak kurus tu. Betul. Kita usahalah untuk jadi betul-betul kurus. Tapi DM sebenarnya ada juga orang yang kurus, dia rasa pinggang dia besar. So dia kena ikut lah yang macam ni. Macam tu ya. Ada juga. Ada yang kurus kadang-kadang dia rasa macam gemuk lagi. Nak kurus lagi. Tak faham juga. Okey, selepas ini kita dah tahu berkenaan bagaimana untuk membuat ilusi pinggang anda menjadi kecil. Dan kita selepas ni Jack akan berkongsi pula bagaimana nak buat ilusi perut kelihatan kempis. Ni ramai korang tunggu-tunggu. Jadi tunggu selepas ini. Okey, masih lagi bersama dengan DM dan juga Jacqueline. Alright, yang keduanya, bagaimana membuat ilusi perut kelihatan kempis. Okey, sebenarnya ini bukan pendengar saja yang suka, saya pun suka. Ini saya selalu buat kan. Maklumlah kita dah membesar kan. Besar Pertama sekali untuk membentuk ilusi perut kempis, kita lihat pada bahagian bahu dahulu. Bahu, kalau nak pakai jaket contohnya, pakai baju ataupun jaket yang menampakkan bentuk bahu, ataupun dia ada contoh macam maksudnya structure dia tu nampak. So contoh ada alas bahu. Itu lagi nampak. Ataupun yang paling sesuai ialah kemungkinan bahu tu dia ada macam dia terlebih sikit. So tujuan dia ialah sebenarnya memberikan ilusi focal point. Focal point tu kelihatan daripada pinggang ke atas. So dia akan kelihatan lebih kepada bahagian bahu. Alright. Okay. So ingat tak dulu kita disebut pasal focal point ni untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian dan memberikan titik tumpuan. Betul. DM pun dah tahu kan, banyak kali dah tanya soalan ni kan. Aku dah macam kena ujian. Betul. So selain daripada jaket tadi, maksudnya lebarkan bahagian bahu tu, boleh juga memakai blouse ataupun baju yang bahu ataupun neckline dia lebar. Contoh macam neckline yang bentuk boat orang kata kan, ataupun 4 segi memanjang, maksudnya lebar lah, so memberi tumpuan ke atas ya. Yang kedua, ilusi tumpuan pada leher, macam yang saya pakai ni. Jadi perut kempis tu memang tak nampak lagi. Betul. Ambil lah sesuatu yang nampakkan perut buncit ni tak nampak lah hari ni kan. Satu lagi, pakaian yang menutupi perut tetapi tidak menggelembung. Ini rasanya tadi kita dah sebut sikit kan. Tidak menggelembung.
Dipadankan, ini mesti walaupun memakai pakaian yang menutupi perut, dipadankan dengan seluar yang kelim atau kaki dia nampak tirus. Okay. Supaya menampakkan slim kat situ. Kita nak tunjuk slim juga kan, bukan yang lebar. Yang seterusnya, kalau nak pilih dress tu, biasanya ini yang saya dapat soalan ni, terutama apabila mereka-mereka nak pergi annual dinner kan, apa nak pakai supaya nampak cantik kan. So selalunya saya akan suggest Empire cut dress. Empire cut dress tu yang kita dah pernah sebut sebelum ni, yang mana pinggang dia bahagian bawah breast kita, kemudian kain terus jatuh. Maksudnya kain laba terus jatuh. So dia nampak berat. Tak menggelempung dekat situ ya. Satu lagi. Kalau memakai dress contoh yang maksudnya mengikut bentuk tubuh, bahagian ataupun bahagian perut tu dapatkanlah bentuk diagonal. Maksudnya ada diagonal, garisan lurus dekat situ. Ataupun zigzag ke XX ke kat situ. Betul. Tak semestinya dari segi corak. Tapi mungkin lipatan-lipatan macam yang saya pakai ni, dia ada macam lipatan-lipatan. Itu juga boleh mengelirukan perut tu nampak kempis lah kan. Darker colour pada perut, bahagian perut. Darker colour, warna yang lebih terang. Lebih gelap. Elakkan contrasting colour. Kita nak cepat-cepat kan. Contrasting colour bermaksud mungkin di bahagian pinggang tadi tu, ada bahagian perut tadi tu, ada pula black and white, dot kat situ, bulat-bulat pula kan. Jadi orang semua pandang lah dekat situ kan nanti. Betul. So lebih elok pakai one dress colour je lah kan. Betul. Sebenarnya apa-apa yang kita pakai, kalau dia one colour, sebenarnya adalah satu contoh yang paling sesuai lah. Senang untuk nak kita susah untuk salah lah orang kata kan. Senang pula untuk kita nak accessorize, nak kita gunakan pelbagai style pun senang. I see. Alright. Okay, itu saja? Itu saja untuk ilusi perut kempis. Ada pula yang perlu dielakkan. Yang perlu dielakkan, sambung je, tak apa. Ketat. Alright. Kadang-kala ini yang perception ya, apabila rasa perut besar ni, dia pula pakai bagi dia nampak orang kata apa, dia bagi penyek. Dia pakai ketat dekat bahagian di situ. Ini bukan, kita tak berkata tentang inner garment ya. Inner garment memang diketat lah kan. Di dalam tak nampak kan. So maksudnya pakaian ketat elakkan sebab lagi nampak keluar kat situ. Shiny material. Alright. Sebab lagi kenapa? Sebab kalau shiny material tu, dia lagi nampak badan kita lagi besar. Bayangkan katalah ini yang memakai dinner dress yang contohlah gold dan kat situ kita katakan corak di situ adalah flat saja, tak adalah garisan condong semua, tak ada kan, diagonal semua tak ada. So apabila shiny kat situ, sebenarnya situlah tumpuan, sebab itu yang masuk yang bahagian paling menonjol. Okay. Saya tengok pakai macam tu. Big pattern, maksudnya big pattern yang besar-besar. Sama macam tadi. Pattern yang besar-besar akan menampakkan lagi bahagian tu. Ada ulangan sikit di sini. Dia lebih kurang macam pinggang kecil jugalah. Maknanya kalau kita nak nampak kecil, pakai sesuatu benda yang kecil ataupun benda yang berline kecil ataupun corak-corak yang kecil. Betul. Sebenarnya ini bukan bahagian perut saja, ada juga orang yang nak kelihatan macam dekat pinggul semua kan. Konsep yang sama, maksudnya cara yang sama juga boleh dilakukan. Okey. Itu yang seterusnya, fabric tebal macam jeans. Fabric tu dia bukan melekat, tetapi dia ada bentuk dia tersendiri. Okey. Kemudian elakkan daripada pakai jenis kain macam tu Betul. Alright. Satu lagi, bahagian kadang-kadang kita ada skirt ataupun seluar yang mungkin ada detailing dekat situ, contoh ada ruffles, ada poket besar-besar kat situ kan. Itu pun elakkan. Maknanya elakkan sebarang benda-benda yang menampakkan tumpuan di bahagian perut lah. Betul. Yang paling penting sebenarnya di sini dapatkan maksudnya dapatkan ilusi garisan condong, itu yang paling berkesan. Alright. Maknanya baju-baju yang ada garisan-garisan silang pada bahagian perut. Garisan silang again bukan untuk pattern saja, bukan untuk corak saja, tetapi boleh untuk juga lining macam pada baju kemudian dia ada macam dia kedut-kedut bahagian situ, bagi dia macam nampak corak kan. Nampak garisan diagonal kan. Nak bagi keliru sikit mata orang. Betul. Yang seterusnya kita dah cakap tadilah, elakkan memakai tali pinggang tadi yang besar-besar. Alright. Kasut macam mana kasut? Kasut sebenarnya
again macam kita cakap tadi, memang tirus tu memang tirus sesuai. tu. Sama juga macam pinggang tadi Sama. Sebenarnya kebanyakan orang memakai kasut tirus sebab kita adalah sesuai. Kenapa? Sebab keseluruhan penampilan tadi nampak slim. Maknanya bag juga bag yang kecil. Betul, sama saja. Itu dia tak jauh beza lah. Sikit je perbezaan dia. Cuma macam pinggang tadi kita tahu cara nak pakai tali pinggang atau di bahagian pinggang, perut ni atas sikit je. Betul. Sebab sebenarnya keseluruhannya pinggang dengan perut ni sama satu tempat kan. So cara nak dia punya ilusi tu lebih kurang lah. Itu dia. Alright. Dan diharapkan apa yang Jacqueline kongsikan hari ini anda dapat catatkan semuanya sekali, dan selepas ni kita harapkan anda ada perubahan. Lepas ni boleh ambil gambar sebelum selepas. Betul. Itu dia. Okey Jacqueline, terima kasih kerana sudah bersama dengan kita. Walaupun kita rasa macam 1 jam macam tak cukup kan. Okey, jadi kalau anda rasa tak cukup, minggu depan sekali lagi kita akan bersama dengan Jacqueline dari jam 2 hingga jam 3 petang setiap Jumaat. Ada promosi tadi nak kata kan? Sempena Hari Bapa, kita ada promosi untuk color analysis untuk one-on-one. Maksudnya mungkin ada sesiapa yang nak hadiahkan kepada bapa masing-masing, boleh mungkin boleh pergi ke MySuara FM punya Facebook. Kita akan kontak daripada situlah. Ataupun mungkin boleh WhatsApp ke nombor 016 369 6020. Okey, boleh kalau anda nak tahu berkenaan dengan promosi Hari Bapa, boleh ke fanpage MySuara FM dan juga boleh WhatsApp ke nombor tadi. Okey, terima kasih sekali lagi Jacqueline. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada